Alright, hai, salam sejahtera, apa khabar? Dan terima kasih kerana bersama Road to FTT. Ini adalah siri video pendek di mana saya mengupas pelbagai perspektif setiap hari. Ini kerana kita menghadapi pasaran setiap hari dan dia tidak sama sebenarnya daripada bulan ke bulan, tahun ke tahun, apatah lagi daripada jangka masa panjang. Jadi apa yang saya nak maksudkan ialah you mesti faham apa secara keseluruhan daripada pelbagai perspektif, kan? Ada yang katalah tak tahu newbie, kan, lepas tu ada yang intermediate, ada juga yang ada advance, kelang kabut dan sebagainya, rasa advance tapi sebenarnya basic pun tak tahu. Sebab tu saya pentingkan benda-benda macam ni lah. Okay, so dalam video kali ni saya nak tekankan pada you iaitu apakah preparation ataupun apakah kesedaran, awareness yang perlu kita ada sebelum kita trading. Maksudnya benda ni wajib saya buat lah sebelum saya trading. Macam-macam sebenarnya. Tapi salah satunya yang paling core yang penting ialah melihat technical dan juga melihat fundamental dan juga bersedia dari segi, ini topik yang saya akan masukkan datang, iaitu dari segi kita punya dipanggil blueprint kewangan. Blueprint kewangan tu termasuk juga psikologi, mental, belief dan juga ia punya state management. Okay, so sekarang ni saya nak tengok sini. So, jadi sekarang ni antara perkara yang paling penting juga untuk you faham, iaitu pertama sekali ialah kena ada preparation. Kerana key pada preparation ni sangat penting. Preparation ni maksudnya lagi banyak you prepare, lagi bagus you beraksi. Itu dia. Lagi banyak you prepare, lagi selamat you daripada you buat benda bukan-bukan. Sebab preparations ni adalah, kalau mengikut yang saya belajar lah kan, katanya ialah preparations ni kata 10 minutes planning, kan, planning is preparations, bersama dengan 1 jam jimat masa. So maksudnya you akan banyak berjimat kalau you well prepared. Tu cerita. Tapi jangan over prepared sampai tak buat-buat tak boleh juga. Okay. So preparation yang pertama ialah satu lah dari segi ni saya terus pergi kepada yang semua orang nak tahu, itu technical. Dan preparation kedua ialah dari segi iaitu fundamental. Dan juga yang saya tak sentuh sangat hari ni tapi akan datang ke situ ialah preparation daripada you punya psikologi. Okay, psikologi. Okay, psikologi ni termasuk dalam blueprint kewangan. Cuma saya bagi tajuk psikologi tu pasal saya nak pergi straightforward pada tajuk yang kita tengah bincang ni. Okay, jadi pada sama juga, InsyaAllah you akan faham dari segi hari ni technical dan juga fundamental apakah yang penting dalam tu. Okay, so dari segi technical macam saya cakap ialah you mesti faham apa yang saya maksudkan, iaitu you punya basic. Ini mesti faham basic. Basic ni adalah key kepada segala-galanya. Basic ni macam kalau rumah, dia ada satu tiang seri tau. Kau buat rumah cantik mana pun, tiang seri kau yang besar kan, yang palang yang pegang kau punya rumah tu tak kuat, besar macam mana pun, ataupun hebat macam mana pun, cantik macam mana pun, dia tak boleh bertahan. So tiang seri ialah pada basic. Basic tu kalau kita Islam ni balik pada rukun iman, rukun Islam lah kan. Lepas tu pada sama juga you pergi pada fundamental. Fundamental ni at least you tahu kan apa berlaku, what's going on, terutamanya dengan USD. Dengan euro kan, at least yang JPY pun semua saya tak sentuh, tapi ni antara yang saya basic lah yang kita kena sentuh. Dari segi psikologi ni saya sebut sikit, walaupun saya kata nak bagi tahu ke datang, ialah dari segi you punya mental state, state you, emotion you, sebab mental state juga berkait dengan emotion. So kita akan sentuh akan datang. Okay, so daripada technical ni apa yang kita kena belajar ialah macam saya kata lah, you mesti ada ability untuk ada mapping. Mapping tu datang daripada basic menggunakan at least CT dan CC. Itu peringkat awal. Lepas tu you akan belajar bagaimana nak mapping guna TRZ, mapping nak menggunakan diagram, multi-code time frame, mapping mulai CEZ, advance. Saya tak pernah ajar secara public sebelum ni. Tapi insyaAllah saya akan ajar akan datang. Tapi masa sama juga saya nak you faham ini penggunaan ni. Dan pada saya juga basic dari segi technical juga. Dari segi psikologi juga kita boleh tambah daripada sini. Dari segi technical lah you punya risk. Risk ni terlibat dengan emotion tau. Risk kan, apa lagi yang terlibat dengan emotion? Psikologi, iaitu you punya overtrade ataupun you punya ni, maksudnya dari segi you punya manage diri, self management. Okay, self management. Okay, ini antara point utama. Okay, apa saya maksudkan? Okay, sekarang ni pada pandangan saya lah, you boleh start di antara dua ni. Sama ada you nak start fundamental dulu ke, atau technical dulu ke, ataupun fundamental, ataupun sebaliknya, tak kisah. Yang penting ialah you ambil tahu dulu. Dan preparation juga you kena faham you tengah trading time frame mana. Ataupun maksud saya secara spesifiknya bukan time frame tu. Maksud saya spesifiknya ialah ini you nak trading pada market mana. Kan pukul berapa you nak buat? Sekarang ni pukul, contohnya kita tahu market lah pukul 3 PM untuk Eropah dan pukul 8 PM untuk US kan. Ni Europe. Jadi time-time macam ni lah time-time yang sesuai untuk kita tengok sebenarnya. Dan kalau kita tengok market aktif, kita boleh pergi pukul 8 malam ke atas. Dan saya tak kisah sebenarnya asalnya, tapi saya rasa untuk orang baru overall you kena faham benda ni. So saya mula cerita, kalau you faham
kalau you nampak, saya mula bercerita dengan lebih mendalam secara ekosistemik. Ekosistemik bukan ekosistem. Secara bersistem dalam secara sistematik dalam ekosistem. Okay. So kita akan pergi pada kita punya chart, kita tengok pada technical dan kita ambil je mana-mana pair. Saya nak illustration kita. Okay, katalah kita punya nak buat ni lah contoh ni katalah saya dah terbuka benda ni kan. Saya sebenarnya ada post lagi tu rasanya kat atas tu. Tu dekat atas tu ada sell. Okay. So jadi sekarang ni antara poin utama lah untuk memahami ni. Contoh ni saya bagi sampel. Saya tak akan pergi kepada mendalam kepada macam mana saya trade kali ni. Tapi saya nak tengok secara fokus overall. Satu, perhatikan. Perhatikan bentuk-bentuk yang macam contoh sekarang ni you tengok ni katalah mata saya dekat sini. You kena start perhatikan. Perhatikan apa tau? Perhatikan macam inilah sebagai contoh. Cuba you perhatikan macam mata you tengok dekat sini, you perhatikan. Satu yang you perhatikan ialah obviously ini semua contoh. Yang pertama ialah saya kata you boleh tengok dekat sini macam ni turun ke bawah kan, turun ke bawah. So yang ni nampak nak close ni biasanya ada pressure turun lah. Tapi bukan bermaksud price akan turun, tapi overall you tengok dia punya cara dia kan. You tengoklah MA ni juga macam ni kan. Lepas tu price juga macam ni. Ni contoh mata saya nampak lah. Lepas tu hati-hati pula sebab stocks di dalam ni. Stocks ni dia boleh naik atas. Okay, dia boleh naik ke atas. Okay, stocks ni dia boleh naik ke atas ataupun dia boleh turun ke bawah. Ke bawah ni maksud dia akan beat new low yang ni. Itu maksud dia. So, itu point saya dari segi technical. Kan, jadi saya perhatikan mana yang possibility yang tengok. Okay. Lepas tu kita tengok pula pada M15 kan. M15 juga kita dapati satu sideways sebagai contoh dan stocks berada dalam tu. Jadi ini yang sebenarnya kita tak trade apa-apa lagi. Saya tak trade. Even mungkin juga saya close position ni. Saya biar. Saya nak ceritanya lah. Cuba tengok. Okay. Ini dah masuk squeeze. Maksudnya membentuk CPZ3. Lepas tu BB squeeze ni kita dah faham. Ni M15. Dia akan naik M30. Tengok entry. Lepas tu saya tengok stocks berada ni. Stocks ni boleh naik mungkin jadi hammer ataupun SGPB1. Buat pullback 1. Mungkin jadi macam tu. Jadi benda-benda macam ni dia macam. You kena awal-awal tu. You dah kena macam masuk dalam pikiran you. You tengok kat H4. H4 ni risk ni. Risk apa? Risk you nak sell. Jadi bukan risk. Ni logik dia kan. Kalau you tengok kat sini. Secara logik dia kan. Kalau you perhatikan secara logik ni. Okay, ini ada satu candlestick. Betul Lepas tu you dah tahu dia akan naik. Lepas tu dia akan sideways. 359 baru dia turun. Jadi logiknya lah. Pada saya lah. Kalau nak sell bertalu-talu kat sini tak berapa syok sekarang ni. Walaupun DM15 tadi dah tunjuk sell. Mungkin sell satu. Tapi takutnya retrace sampai kata ni. Radak kan kau ni kan. Tambah-tambah kau main dengan apa ni. Gold kan. Jadi kena ada kesedaran macam tu lah. Sebab walaupun dia nak jatuh tengok. Yang ni tengok berapa banyak dia sideways ni. 1, 2, 3. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru turun kan. Jadi cuba perhatikan benda-benda macam ni. Jadi yang ni semua datang daripada basic sebenarnya. Dan hari ni macam saya cakap, saya tengok overall. Kan, kali ni video ni kita tengok overall. Dan perhatikan juga daripada contoh pada weekly kan. Contoh pada juga ni. Okay, weekly pula tak. Bukan pada, dah nak sampai pada area mana tau. Kita boleh nampak dia dah sampai area dekat Bollinger Band kan. Jadi kita pun perhatikan ialah lower Bollinger Band. So maksudnya biasanya lah saya akan exit kat sini lah. Ni. Lepas tu tengok price dia berapa pula kat sini. Range kat ni sebagai contoh lah kan. Jadi lepas tu kita tengok balik. Kita validkan balik dengan daily kan. Saya tahu saya cakap ni macam laju. Tetapi overall you akan faham. Pasal you follow saya lama. You akan nampak benda saya cakap ni. Satu lagi tengok perhatikan je. ni ada black line, ada grey line kan. Maksudnya ini mungkin exit point aku. Lepas tu tengok ini stocks ni masuk. Yang ni masuk terjun laju ni nanti bawah 20 ni. Jadi benda-benda macam ni you akan ambil tahu. Overall kita boleh nampak apa kesimpulan dia. Iaitu secara keseluruhan you macam analysis. You tengok Bollinger Band macam mana bentuk dia. Price macam mana. Dia heavy tak weight dari segi structure, market structure tu, dari segi chart pattern tu. Perhatikan juga dari segi stocks kat mana. Perhatikan juga macam ini time frame kecil memang nak tunjuk sell memang kuat. Takutnya dia memang dia nak turun. Lepas tu dia buat sideways sampai H4 baru dia terjun. Jadi benda ni semua yang kefahaman saya. Bukan kefahaman macam terlalu nak kena bijak pun. Dia datang pada basic bang. Sebab tu saya kata you mesti belajar basic. Dan basic ni kena ulang. Pada key, pada mastery, kepada kebijaksanaan, kepada kemahiran yang tinggi ialah repetition. Buat benda sama berulang-ulang kali sampai you punya conscious mind, subconscious mind bercampur menjadi super conscious. Menjadi satu luar biasa dominant thinking. Jadi you pergi kat sini, you tengok kat sini. Satu perkara yang you kena jelas ialah dia ada beberapa benda yang saya nak you nampak dari segi overall, dari segi technical. Okay. Lepas tu dari segi fundamental, you pun dah tahu, overall you dapat maklumat macam ni kan, sebagainya kan. Lepas tu you pergi kepada apa tu fundamental. Fundamental ni you pergi buka,
Okay, you boleh buka mana-mana. Tapi pada sama juga you boleh buka di, let's say saya buka kat sini. Okay, let's say saya buka kat sini. Katalah you buka Forex Factory kan. Forex Factory. Tahu, ada tak berita-berita di Forex Factory yang hari ni yang mungkin boleh. So ni overall you kena ambil tahu ni benda yang simple. Okay, hari ni hari Selasa, tengok hari Selasa. Setting pun dah sama, kita tengok pada pukul 1.39 PM waktu video ni record. Kita tahu hari ni yang saya tengok ni hari Selasa, apa jadi? Atau USD ada. Semalam apa GBP. Jadi ambil tahu, walaupun you tak tahu pun you ambil tahu. Jadi nak tahu tu senang, tak susah. Contoh USD apa ni consumer, you tekan lah yang bahagian ni, nampak keluar maklumat dia. Level of composite index, cuba baca benda ni macam ni. Benda ni, walaupun you tak faham peringkat awal, tapi you boleh agak market tu macam mana. Tengok, minggu ni FOMC meeting. Minute meeting. Ada ni USD ni, maknanya pukul 3 pagi lah. Ni FOMC. Cuba ambil maklumat-maklumat macam ni supaya you boleh jelas. So tengok, tak faham tak apa. Tak faham buka belajar. Klik ni. Dapat maklumat. More hawkish than expected is good currency. Dah faham apa maksud dia. Tak faham hawkish, Google pula benda tu. Lepas tu macam saya juga, saya akan pergi kepada investing.com. Kan, investing.com. Okay, pergi kat investing.com. Lepas tu pergi dekat investing.com, tengok apa kemungkinan yang berlaku dekat investing.com tu kan. Saya tekan desktop site supaya boleh nampak dekat ni. Investing.com. Tak, jadi dah baca stock rise as Biden transition, vaccine progress, live confident. Maksudnya kita dah tahu live confident. Cuba tengok benda-benda macam ni Dan cuba tengok juga bahagian news, tengok bahagian forex, bahagian komoditi, cuba baca. Ini wajib. Tak perlu baca analisis orang, baca yang news ni. Kan tengok komoditi, let's say komoditi kan. Okey, ni saya tak boleh buka kat situ, saya akan buka dekat yang ni. Okey. Tengok kat sini Ni banyak gila kat sini, saya nak tutup. Jadi pergi tengok dekat situ supaya you faham dari segi jangka masa panjang dan juga you boleh jelas apa yang sebenarnya you buat dan juga mungkin boleh bantu you dari segi kefahaman tertentu. Okay? Sebab tu saya kata mesti lihat daripada benda-benda ni. Kalau kita tak faham memang merugikan kita dari segi jangka masa panjang dan juga dia akan merugikan kita dari segi jangka pendek. So ini antara benda yang kita nak kena clear awal-awal supaya kita boleh faham dari segi jadi. Sorry saya terlalu banyak iklan sebelum kita klik, kita tak sedar dia keluar sini. Alright. Okay, tengok dekat sini. Contoh, stock rally apa sebagainya kan. So perhatikan maklumat-maklumat ni supaya kita boleh dapat maklumat yang tepat. Ni macam nak buang-buang ni. Okay, tak komoditi tak. Gold down on vaccine activation. So baca sikit kan. Klik tak baca. Jadi boleh nampak maklumat dengan baca. Okay. Baca satu persatu kita boleh lihat. Okay. Gold future were down, boleh baca. Gold was down on Thursday in vaccine good. Jadi ambil maklumat ni, ambil tahu. Jadi ambil tahu benda-benda macam ni supaya kita boleh jadi lebih smart dan juga lebih bijak lah. Okay, ambil tahu. Tak apa, kita ambil tahu kan, kita learn, kita tengok satu-satu kan supaya kita tahu. Okay, ambil tahu benda-benda macam ni supaya kita jadi lebih bijak kan. Gold was down on Tuesday Monday, more vaccine good news arrive. Maknanya vaksin good news arrive. Kenapa dia jadi macam tu? Dia tak jadi pen saya kejap. Tak biasa pakai jenis ni mungkin yang ni kot. Okay. More vaccine good news kata je kan. Okay, saya ambil yang ni lah. Okay, tak. More vaccine and more good news. Kita tahu inilah more vaccine good news kan. Ini rise dari business activity, rise ada quicker raise in 5 years. Terus laju. The US dollar risk on activity away from the safe haven. Ni kita nampak ni. Ni. Itu adalah yang tertentu. Jadi, cuba tak. Rupanya dia ada kekuatan. Cuma kena ingat, be smart. Be smart tu pasal mainan forex ataupun mainan dari segi news kan, dia boleh berubah-ubah. So maksudnya you kena keep baca benda hari ni dan harian, dan salah satu ya follow juga di macam kitco.com dan sebagainya kan. So ini yang saya katakan adalah satu benda yang you boleh tengok. Ni salah satu investing dan you boleh pergi pada FX Street, benda yang sama you boleh buat. Saya tak nak video ni terlalu panjang, tapi point utama saya lah contoh you buka ke sini dekat YouTube ni, you search iaitu Kitco. Search Kitco. Kitco ni antara benda tahu. Ni contoh. Will gold price naik bis musuh tu bla bla kan. You tengok. So you baca benda ni worth spend masa tau. Kitco dia menceritakan pasal market bergerak kan. Jadi you boleh tengok secara overall dan ini akan bantu you untuk you lebih faham. Boleh? So ini yang saya katakan sebenarnya persediaan setiap hari preparation. Maksudnya setiap kali nak trading macam ni, tengok semua benda kalau boleh kan. 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi tengok. You kena masukkan maklumat macam ni. Tidak, kita tak ada idea ataupun kita tak ada parameters yang kita boleh pegang. Apatah lagi variable. Sebab parameter pun tak set, variable lagi hancur, matrix lagi hilang. Faham tak? Jadi sebab tu saya kata satu perkara yang mesti penting, mesti you faham ialah faham macam mana nak well prepared diri you sebelum trading. So bila you buat hari-hari macam ni, lama jadi bijak. Jadi faham
Jadi buat keputusan yang lebih baik. Okay? So terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Please like, comment dan juga subscribe. Please komen kat bawah ni. Sekurang-kurangnya cakap faham. Sekurang-kurangnya cakap, oh saya coach, saya nak bincang lagi. Sangat bermakna bagi saya, bermakna untuk you. Pasal kita akan buat lebih baik engagement akan datang. Dan lebih baik engagement bermaksud lebih faham, lebih bijak, lebih banyak buat duit, lebih konsisten kan. Okay? So terima kasih banyak-banyak. Mungkin video yang you minta tu saya tak buat sekarang, tapi insyaAllah saya akan terangkan masa ke masa. Jumpa lagi dan salam hormat dan salam sejahtera.